Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tacha Wang San Hao. Waalaikumsalam. Saudara pengurusi majlis, rakan-rakan, saudara-saudari, adik kakak yang saya hormati sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya tak banyak masa, kita ada beberapa pimpinan lagi. Saya ada 15 minit. Jadi saya minta dengar betul-betul. Tahun 1998, semasa Datuk Seri Anwar dipecat dan dipenjarakan kali pertama, umur saya 21 tahun. Saya duduk luar negara belajar. Lepas itu pun saya kerja di luar negara. Saya terkejut dengan pemecatan Datuk Seri Anwar. Bukan sangat soal politik, tetapi saya terkejut dengan pelbagai serangan yang dibuat terhadap Datuk Seri Anwar. Nak pecat politik tidak ada masalah. Orang biasa pun kita pernah pecat dekat kerja. Tetapi fitnah dia liwat, serang segala-galanya, itu mengejutkan saya. Kerana saya ingat ketika itu sumber maklumat saya hanya TV3 dan Utusan. 20 tahun saya hidup, saya ingat semua yang Utusan cerita, TV3 cerita tu betul. Jadi kali pertama saya betul-betul marah kepada UMNO Barisan Nasional kerana saya kena tipu, saudara-saudara. Daripada itulah 1998 saya sedar bahawa raja tipu satu dunia ini tak lain dan tak bukan UMNO Barisan Nasional. Sekarang ini dah 16 tahun UMNO terus tipu. Kapal terbang dia tipu. Dia tak erti jawab, dia cari tok bomo. Soal kangkong dia tipu. Harga ayam pun dia tipu. Najib kata ada harga ayam, kedai ayam dekat Kuala Lumpur jual 1 ekor RM1. Hari ini keluar surat khabar negara mengalami krisis daging. 1 kilo RM40. Saudara-saudari, yang terbaru ni di Parlimen, yang bising di Parlimen sekarang, dia cuba tipu rakyat Malaysia mengenai cukai. Sebelum saya cerita pasal penipuan liwat ini, ramai yang hadir, saya nak ambil kesempatan soal penipuan cukai sekarang ni. Cukai pun dia nak tipu juga. Minggu lepas, UMNO Barisan Nasional dengan bangga tepuk tangan, tepuk meja dalam Dewan Rakyat meluluskan cukai jualan dan barangan, GST. Kita memang tentanglah, marah. Tapi dalam hati lega, saudara-saudari. Dia tepuk tangan suka, kita dalam hati lega kerana kita tahu UMNO Barisan Nasional laksanakan cukai ini tahun depan. Cukai inilah yang akan memampuskan UMNO Barisan Nasional, insyaAllah. Sebab apa? UMNO kata buat cukai GST ni jangan bimbang, harga tidak akan naik, dia kata. Harga barang makanan tidak akan naik, tapi dia tipu. Dia kata harga barang makanan tak naik, yang dia tipu harga barang makanan tertentu sahaja yang dikecualikan cukai. Harga barang apa? Najib sebut dalam Dewan Rakyat. Beras, gula, garam, minyak, gandum, rempah rantus, budu, cencaluk dan belacan. Makan biskut, mati kamu, bayar cukai. Ahli Parlimen daripada UMNO, daripada Perlis kata kalau beli kek, beli biskut kena bayar cukai, tak ada masalah, balik buat kek sendiri, dia kata. Lepas ini kalau beli kereta kena cukai, orang Kuantan jangan beli kereta, balik buat kereta sendiri. Kalau ikut kepala otak penipu UMNO lah. GST ni kita marah dan tentang betul-betul, saudara-saudari, rakyat Kuantan. Kerana cukai ini mengalihkan bebanan daripada orang kaya kepada orang miskin. Selama ini rakyat Malaysia hampir 90% tak payah bayar cukai.
Tak payah bayar cukai bukan sebab tak nak bayar cukai, tetapi kerana gaji itu rendah. Kalau gaji RM1,000 sebulan, nak bayar cukai apa? Gaji RM2,000 sebulan, kangkung bolehlah beli, tak boleh bayar cukai. Sebab itu kalau ikut dalam Islam pun, cukai ini perlu diletakkan pada kadar yang paling rendah. Kerana cukai tidak boleh menyusahkan dan membebankan rakyat. Sebab itu sekarang saudara-saudari, daripada 13 juta rakyat Malaysia yang bekerja, hanya 1.3 juta yang bayar cukai. Kerana yang lain itu lebih kurang 11 juta gajinya di bawah RM2,500 sebulan, iaitu kadar yang kena bayar cukai. UMNO kata tak betul. UMNO kata cukai ini tidak membebankan rakyat. Saya bangun dalam parlimen, saya kata baiklah, kamu kata kamu tak nak dengar soal pembaziran. Kamu beli kapal selam tak boleh tenggelam. Tiap-tiap tahun kamu guna ratus juta ringgit bayar kapal terbang supaya Rosmah boleh pergi luar negara buat rambut baru. Tak apa. Kalau kita tak nak bercakap tentang pembaziran dan ketirisan UMNO Barisan Nasional, kalau kita tak nak halau lembu-lembu yang duduk dalam kondo, tak apa, saya kata. Tetapi sebelum kamu kutip cukai daripada rakyat miskin, saya nak tanya menteri-menteri UMNO, kenapa kamu tidak dulu kutip cukai daripada orang kaya? Saya bagi contoh, nak tambah pendapatan, saya kata dalam parlimen, ada 4 jenis cukai, ada 3 jenis cukai yang sepatutnya dibuat terlebih dahulu sebelum perkenalkan cukai untuk orang miskin ini. Satu, saya tanya, kenapa di Malaysia ini tidak ada satu cukai dipanggil cukai untung modal? Sebab alasan UMNO ini, kalau nak pertahankan GST, UMNO cakap 162 negara telah melaksanakan cukai ini. Kenapa kita tak nak cukai ini? GST dia kata. Saya tanya balik UMNO, kalau kamu pertahan GST, kamu kata 162 negara dah buat. Ni cukai untuk orang kaya, capital gains tax, cukai untung modal, negara-negara lain semua dah buat. Kenapa kamu tak guna alasan yang sama untuk laksanakan cukai terhadap untung orang kaya dekat Malaysia? Tak boleh jawab. Saya tanya lagi, cukai yang dipanggil cukai durian runtuh ataupun windfall tax, cukai ini dikenakan kepada syarikat-syarikat monopoli, syarikat yang semua dia kontrol, untung dia berkali-kali ganda, tak padan dengan kerja yang dia buat. Di negara lain, dia ada satu cukai khusus untuk keuntungan ini, dia panggil windfall tax ataupun cukai durian runtuh. Saya tanya, kenapa kamu tak buat ni? Ni syarikat IPP kroni ni untung berbilion-bilion, ambil cikit darah rakyat. Syed Mokhtar, syarikat dia semua monopoli. Kenapa kamu tak cukai? Dia tak jawab. Saya tanya lagi, baik, cukai ketiga, kalau betul nak tambah pendapatan negara dengan mencukai, kenapa tidak naikkan cukai, perkenalkan cukai kepada orang yang terlampau kaya, maha kaya kroni? Negara lain ada satu cukai, dia panggil cukai maha kaya, super rich tax. Ini untuk orang macam Vincent Tan, untuk Syed Mokhtar, untuk semua yang bulan-bulan dapat puluh-puluh juta. Saya nak tanya, kenapa orang ini dicukai pada kadar yang sama dengan pekerja biasa yang duduk di Kuantan, yang saban bulan terpaksa berhutang? Saya tanya dalam parlimen, lepas habis kita tanya semua, menteri pun jawab. Menteri ini, menteri tak cukup inci. Datuk Fauzi jangan terasa, Datuk Fauzi cerdik, dia tak cerdik. Menteri ini namanya Ahmad Maslan. Kalau orang kutuk dia, dia marah sebab dia dabik dada. Dia kata CGPA dia 3.8. Aku cerdik, dia kata. Saya tanya pasal 3 cukai, kenapa tak buat? Dia pun jawab. Dia kata mengulas mengenai cadangan pandan untuk mengenakan cukai kepada orang-orang kaya, kerajaan pada masa ini masih belum bersedia dan tidak merasakan sesuai untuk mencukai orang kaya. Celaka punya UMNO, saudara-saudara. Orang susah, rakyat biasa macam kita,
Dia kata kita kena bayar cukai untuk bantu kerajaan. Saya tanya dia, sebelum kamu cukai orang miskin, orang kampung, rakyat biasa, pergilah cukai orang kaya dulu. Kan ramai orang kaya yang kroni besar. Jawab dia, kerajaan merasakan itu belum sesuai untuk Malaysia sekarang. Sebab itu saudara-saudari, UMNO Barisan Nasional ini daripada zaman Tok Kaduk lagi, sampai tahun 98 sampai sekarang, kerjanya hanya satu, menipu rakyat Malaysia. Sebab itu, kalau dulu orang macam saya, anak muda, tinggalkan kerja, tinggalkan kerjaya kerana kita nak lawan penipuan UMNO Barisan Nasional, saya nak bagi amaran kepada Najib dan juga Perdana Menteri sebenar Rosmah Mansor. Kalau kamu berani memenjarakan Anwar Ibrahim dengan satu lagi penipuan, saudara-saudari, percayalah, ribuan anak muda yang akan ada dan bangun dan tampil, tak sampai 3 tahun UMNO Barisan Nasional akan tumbang. Betul ke tidak, saudara-saudari? Saya ada 5 minit dan 6 minit lagi. Baik, saya nak ulas sedikit tentang soal kes sodomi 2 terhadap Datuk Seri Anwar ini. Orang tanya saya, kenapa kamu betul-betul yakin? Kenapa kamu sanggup lawan dan juga ambil risiko undang-undang untuk perjelaskan tentang kes ini? Bukan sebab saya taksub dengan Anwar Ibrahim, saudara-saudari. Bukan sebab saya dapat apa-apa, tetapi oleh kerana saya adalah orang yang diberi tanggungjawab dalam Parti Keadilan Rakyat untuk mengikuti secara fakta perbicaraan kes. Parti ambil keputusan, kalau tinggalkan penerangan ini kepada peguam, orang tak faham. Peguam cakap ni, peguam saja faham. Jadi dia minta saya duduk dalam mahkamah daripada awal sampai akhir untuk faham. Jadi kalau dulu zaman lepas Rasulullah sahabah dulu ada orang yang jadi perawi hadis, saya sekarang layak jadi perawi kes Mahkamah Anwar. Sebab saya ikut daripada A sampai ke habis. Dan bila saya teliti dan saya tengok satu persatu fakta yang dikemukakan di mahkamah itu, yakinlah saya jahat dan celakanya UMNO Barisan Nasional ini. Saya ambil contoh, pimpinan UMNO daripada yang ke atas sampai macai cacing ke bawah, dia mesti kata, Ni Anwar ini memang sah buat kerana Saiful tu ada. Dia dah tunjuk dalam situ semua. Video ada, dia kata. Kenapa kamu tak percaya video Saiful semua ni? Saya nak beritahu semua yang hadir malam ini, kalau baca buku yang saya tulis, dapat fakta dengan jelas. Kita kena percaya dan ikuti kes yang disampaikan di mahkamah. Dalam mahkamah, tahukah saudara-saudari, adik kakak, pakcik makcik, tidak pernah sekalipun pendakwa raya mengemukakan sebarang fakta atau bukti yang menunjukkan Saiful Bukhari pernah berada di dalam kondominium. Tak pernah. Macam UMNO kata, oi tipulah, kamu ni memang lembu, penipu. Aku pula lembu jadi. Dia kata tu yang video banyak-banyak tu dalam mahkamah, ditunjukkan video dalam mahkamah. Video yang ditunjuk dalam mahkamah itu adalah rakaman CCTV dekat lift. Dalam mahkamah hanya ada 2 rakaman yang ditunjukkan. Pendakwa raya kata, Yang Arif, kami tunjukkan sekarang ini pukul 2.35 petang, Saiful Bukhari masuk lift. Pun tunjuk gambar, Saiful Bukhari pun masuk lift. Kami dah pucat dah, Allah Datuk Seri macam mana ni ada video ni. Video lagi. Kemudian pendakwa raya kata, baik Yang Arif, ini bukti kedua. Bukti yang menunjukkan perkara itu berlaku. Saiful Bukhari keluar lift. Pukul 4.35 Saiful Bukhari pun keluar lift. Saya pun duk garu kepala, yang kat mananya kena liwat nah? Gambar masuk lift, keluar lift. Bukan lift bangun, bukan lift tingkat itu pun, lift ni lift tempat parking kereta. Yang itu yang disampaikan dalam mahkamah. Kemudian saya duk perhati yang masa dia tunjukkan Saiful Bukhari keluar lift tu, pukul 4
3:35 petang. Lepas kononnya dia kena. Saya tengok baju dia. Cantik. Ni tak ada pecakar ke luka. Rambut pun tak botak macam saya. Cantik je sikap. Tapi yang paling penting saya perhati bila tengok dia jalan tak kangkang langsung, saudara-saudara. Macam mana nak kena? Macam mana? Sebab itu saya nak tegaskan, saudara-saudari adik kakak. Saya nak tegaskan, kita boleh benci kepada Datuk Seri Anwar. Tak sokong keadilan, boleh. Berbeza pendapat, boleh. Tetapi yang beragama Islam, ingat, kalau kamu sebarkan fitnah, kamu tanggunglah sampai ke mati. Kalau kamu kerana kebodohan kamu tidak semak terlebih dahulu fakta kes di mahkamah dan kamu tulis dekat Facebook yang Anwar Ibrahim meliwat, kamu jawablah dalam kubur dan akhirat. Sebab itu saya kata memang kita kesian kepada Datuk Seri Anwar, diserang dan difitnah berkali-kali. Tetapi kenapa dia gembira? Dia tak bimbang. Kerana saya yakin dalam hati dia tahu, aku boleh diuji di atas dunia. Tangisilah aku sekarang, tapi aku yakin dalam kubur aku tidak boleh. Aku boleh jawab dengan baik, tidak seperti orang yang menganiaya aku. Ingat yang itu, saudara-saudara. Sebab itu saya pesan, nak benci Anwar boleh, tak setuju PKR boleh. Jangan kerana perbezaan politik kamu cari dosa, sebarkan fitnah. Sebab sebelum mati kau carilah Anwar Ibrahim untuk minta maaf. Baik. Ini dah ada ni minta 3 minit lagi. Yang kedua, yang ini kena sebut juga ni. Fakta yang pertama, soal Saiful tak pernah berada di dalam kondominium. Tak ada dalam kondominium, nak kena liwat macam mana? Yang kedua, UMNO Barisan Nasional, baik dalam TV, baik dalam surat khabar, ulang berkali-kali tentang Aimani. Kononnya ada Aimani dalam lubang exhaust Saiful. Jadi Macai kata, kalau ada Aimani tu jadilah tu, kalau tidak macam mana Aimani ada dalam tu. Sepanjang kes tak pernah sekali pun pendakwa raya sebut tentang Aimani, saudara-saudara. Yang dibincangkan dan dikemukakan dalam mahkamah ialah soal DNA. Saya fahamlah Macai UMNO tak cerdik, bodoh, tak faham DNA apa dia. Tapi kita yang mengaji faham DNA ini bezanya dengan Aimani langit dengan bumi. Aimani sel besar. DNA ini sel asas paling kecil sekali. Dalam rambut ada DNA, peluh ada DNA, gusi ada DNA, Aimani pun ada DNA. Maknanya kalau sebarang bulu kita, air mata kita diambil, boleh dihantar ke makmal dan ambil DNA, maka DNA itu boleh ditanam di mana-mana. Jadi saya dulu selalu ceramah dengan Mak Sabu. Mak Sabu selalu bagi amaran kepada saya. Dia kata, Rafizi, kamu gaduh dengan Syahrizad, kamu kena hati-hati. Gaduh pasal lembu, hati-hati, dia kata. Dalam kau ni rambut selalu tak ada luruh. Orang boleh ambil rambut kamu, dia benci dekat kamu, tiba-tiba satu hari polis datang tangkap kamu. Kamu tanya sebab apa? Masuk mahkamah, rupa-rupanya DNA kamu telah berada di dalam lubang exhaust lembu. Liwat lembu tu dahan kamu. Sebab keadaannya begitu, saudara-saudari. Fitnah ini boleh berlaku kerana DNA boleh ditanam. Dan setelah kita tengok perbicaraan kes, kita tahu bahawa DNA Datuk Seri Anwar telah diambil terlebih dahulu, lalu ditanam di dalam sampel, dan yang itulah yang diulang berkali-kali di mahkamah. Tidak ada kena-mengena dengan Aimani sekalipun. Saya rasa Datuk Seri Anwar dah sampai. Baik, saya nak tutup begini, saudara-saudara. Saya umumkan ketibaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, saya nak tutup begini, saudara-saudari. Saya nak tutup begini. Perbezaan politik ini akan berterusan dan Datuk Seri Anwar akan terus dimangsakan. Tidak cukup dengan TV, tidak cukup dengan surat khabar.
Sekarang ini mereka akan terus gunakan mahkamah untuk jatuhkan dan penjarakan Anwar Ibrahim, saudara-saudara. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri bagaimana 3 orang hakim Melayu Islam tidak sedikit pun takut kepada hukum Allah, tidak sedikit pun ingat bahawa mereka itu amanahnya kepada Allah dan amanahnya kepada keadilan. Mereka lebih pentingkan kepada kedudukan dunia dan juga pangkat. Sebab itu saya nak seru semua rakyat Malaysia yang ada di Kuantan pada hari ini khususnya, berjanjilah kita, boleh ke tidak? Dengar saudara-saudari, kalau UMNO ambil tindakan penjarakan Anwar Ibrahim kerana fitnah kali ini, bolehkah saudara-saudari kita turun ratusan ribu memenuhi Kuala Lumpur? Boleh ke tidak? Saudara-saudari tunggu isyarat, adik-adik tunggu isyarat. Kalau UMNO teruskan juga dengan fitnah ini, berjanjilah kita akan kuburkan UMNO Barisan Nasional. Boleh ke tidak? Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir! Takbir!